always play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kawan Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kali ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Kamu nak kongsikan kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang berasal dari Sarawak. So, dia nak kongsikan kisah seram di sebuah sekolah yang berada di pedalaman Sarawak. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah ni menggelarkan namanya Lia dan dia berasal daripada Sarawak. So, kejadian ni berlaku pada tahun 2012. Masa tu Lia berumur 14 tahun. Masa tu ayah Lia merupakan seorang cikgu dan dia kena posting dekat sekolah pedalaman P3. Maksudnya paling dalam dan sangat susah untuk kita pergi ke sekolah tersebut. Masa tu cuti sekolah seminggu, so ayah dia ditugaskan untuk jaga sekolah masa cuti itulah. Jadi ayah dia bawa lah satu keluarga ni bercuti dekat sekolah tu. Suasana tu memang seronok lah sebab bawah tu je dah ada sungai, air pun jernih, ada tempat beriadah juga. Sunyi tu menurut dia memang sunyi sebab tak ada orang lah cuti sekolah kan. Lepas tu semua murid-murid, semua staff pun memang balik bercuti. So ngam-ngam masa first time diorang datang tu masih hujung minggu. So dekat sekolah waktu tu yang ada hanyalah pengawal keselamatan, family Lia dan juga satu family tukang masak untuk sekolah asrama. Diorang pun tak balik juga, memang cuti kat sekolah je. So family tu adalah dalam 4 orang macam tu. Diorang stay dekat quarters cikgu dan juga family tukang masak tu stay dekat quarters yang jaraknya dalam 200 meter macam tu daripada keluarga Lia. So nak dijadikan cerita, malam pertama diorang stay dekat situ, memang family security guard tu tinggal dekat atas bukit sebelum simpang masuk kat sekolah lah. So dia ajaklah family Lia ni lepak dengan diorang. So Lia dengan adik lelaki dia masa tu tak nak ikut sebab diorang nak sangat main game dekat laptop. Time tu pula ada free wifi kan, wifi pula laju, tak ada orang pakai. Lepas tu tambahan pula kalau bukan cuti sekolah, parents mana bagi main phone. So time tu je lah peluang keemasan diorang nak main game. Jadi diorang tak nak ikut sebab diorang nak main game puas-puas tau. Parents diorang pun okey je dan tinggalkan mereka berdua kat situ sebab diorang pun plan tak lama juga nak lepak kan. Diorang pun ada dalam kawasan sekolah juga. So lepas mak ayah dia dah keluar pergi lepak, Lia dan juga adik dia pun start lah main game. Masa tu memang tak ada rasa takut langsung lah sebab tengah khusyuk gila, betul-betul nak dapatkan peluang keemasan untuk diorang main game tu. Walaupun sebenarnya memang terasa kesunyian kawasan sekolah tu sebab tak ada orang. Lepas 20 minit macam tu diorang main, dah start dah ada beberapa gangguan yang berlaku. Masa tengah main tu, first diorang dengar ada bunyi macam orang tengah susun-susun pinggan tau. Macam bunyi susun pinggan lepas habis cuci. Memang jelas bunyi tu macam bunyi dari dapur. Lia tak hiraukan bunyi tu tapi dia ada tanya adik dia, siapa cuci pinggan tu? Dia tegur lah kan. Diorang kan main kat ruang tamu. So quarters tu tak adalah besar mana pun. Jadi dekat ruang tamu tu dah boleh nampak dapur dengan sinki tau. Masalahnya clearly tak ada orang pun dekat situ. Kalau nak cakap bunyi tu daripada quarters family yang tukang masak tu memang mustahil sebab jarak dan suara yang diorang dengar tu tak adalah sedekat itu tau. So dia cakap lah dekat adik dia kan, untuk elak daripada rasa takut, dia cakap lah tu bunyi dari tukang masak tu kot. Tapi adik dia masih tak puas hati sebab adik dia pun dengar juga bunyi tu. So adik dia pausekan game tu dan ajak kakak dia Lia untuk jenguk terus pergi dapur. Sampai je dekat dapur memang bunyi tu senyap terus, seolah-olah macam memang tak ada langsung bunyi tu. Sebab daripada tadi bunyi orang susun pinggan tu berterusan tau. Macam banyak betul pinggan yang disusun ya. Sekali masa diorang plan nak jenguk tu, diorang nak dengar lah punca bunyi tu kan, terus senyap weh, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi diorang pun teruskan je lah bermain. Tak lama lepas tu datang satu lagi bunyi macam
orang tengah makan siput sedut tau. Bunyi yang sedut-sedut tu lah kan. Bunyi tu pun datang daripada arah dapur tu juga. Memang kuat lah bunyi orang makan siput sedut tu. Sikit-sikit sedut, sikit-sikit sedut. Walaupun tengah masih lagi diorang ligat main game, jiwa diorang sebenarnya memang tak tenang lepas dengar macam-macam bunyi tau. Lepas tu adik dia tanya lagi, ada dengar orang makan siput sedut tak kak? Muka dia time tu memang dah cuak. So Lia ni dia just jawab, ada, anjing kot. Dia tak tahulah jawapan dia logik ke tak kan, tapi dia nak sedapkan hati lah. Sebab kalau dia takut, adik dia yang kecil lagi lah takut kan. Jadi dia cuba juga untuk positif. Lepas beberapa saat diorang cakap pasal benda tu, diorang tegur benda tu, pintu utama dekat sebelah meja diorang yang diorang tengah main tu terbuka sendiri. Adik dia memang duduk betul-betul sebelah pintu tu tau. Terus adik dia tendang pintu tu sebab dia terkejut sangat. Pintu tu memang boleh terbuka sendiri weh. Tak ada angin, tak ada apa, tak ada orang. Macam ada orang yang membuka pintu tu sebab pintu tu memang ditutup rapat tau. Bunyi adik dia tendang pintu tu memang kuat sebab quarters tu kayu. Ya Allah. So Lia dengan adik dia dua-dua terdiam. Kaku sekejap. Memang tak bercakap lah, speechless kan. Diorang pun pelik. Macam mana pintu tu boleh terbuka sendiri? Angin tak ada kan? Diorang pun teruskan je lah main game dengan harapan yang family diorang akan sampai tak lama lagi. Dalam hati dia tak putus-putus doa lah. By the way diorang ni Kristian tau. So diorang doa Kristian lah. Cuma dia tak nak adik dia tahu je yang benda tu sebenarnya gangguan. So dia try positif, try tenang. Tak lama lepas tu diorang dengar bunyi tapak kaki pula guys. Tapak kaki yang sedang menaiki tangga quarters. Sebab quarters tu pun tak jejak tanah, jadi kena ada tangga lah. Satu demi satu bunyi tangga tu dipijak. Memang jelas diorang dengar sebab diorang duduk dekat ruang tamu tu je. Bunyi tapak kaki tu pula memang dekat luar. And semua anak tangga ada 4. Jadi bunyi dia melangkah pun ada 4 kali terdengar. So Lia dengan adik dia memang cuak habis masa dengar first tangga kena pijak. Diorang duduk memang tak bergerak daripada tempat duduk. Kemudian satu lagi anak tangga dipijak. Kemudian bunyi pintu diketuk. Menandakan benda tu dah sampai depan pintu tau. Dia dengan adik dia terus menjerit dengan serentak dan sekuat hati sebab daripada tadi diorang diganggu dan kali ni benda tu lagi ekstrim. Memang terkejut gila budak-budak tu kan. Lepas tu diorang terdengar suara. Kenapa tu? Dan Lia memang sangat cam suara tu sebab itu suara security guard. Suara pengawal keselamatan kat situ. Teruslah Lia buka pintu. Memang betul ada security guard kat situ. Dia tengah tengok muka diorang berdua yang pucat habis waktu tu. So diorang cakap lah diorang takut and then security guard tu ajak diorang pergi duduk dekat pondok pengawal, tunggu mak bapak diorang lah. So diorang tak fikir panjang, diorang terus ikut je security tu. Dia tak off laptop apa semua. Memang biar tinggal barang-barang kat rumah tu tau. Sampai je dekat pondok, semua sekolah tiba-tiba blackout. Sekolah tu dia operate guna generator. Jadi mungkin minyak habis ke apa kan, jadi semua terpadam. Gak tu cakap mungkin generator rosak kot. So Lia dengan adik Lia dah rasa okey sikit lah sebab ada orang dewasa yang teman diorang. Walaupun dekat pondok tu sebenarnya lagi gelap lah, lagi menyeramkan. Cuma ada lampu dari lampu suluh pakcik guard tu je yang ada. Tak lama lepas tu ayah dia pun sampai dengan kereta dia kan. Dia terkejut lah tengok anak-anak dia ada dekat pondok security kan. So dia pun ambil lah Lia dengan adik dia. Jadi disebabkan blackout, so diorang pergilah ke atas bukit. Bagi Lia itulah pengalaman pertama dan Lia harap terakhir lah kena gangguan macam tu kan. Dia ni seorang yang berani juga, tapi bila dia kena kacau berturutan macam tu memang akan rasa lemah semangat juga lah sebenarnya. So dia bersyukur gila ada security datang jenguk diorang sebelum sekolah tu blackout. Korang bayangkan kalau diorang tak ikut security tu dan diorang blackout dalam keadaan ketakutan dalam rumah seorang-seorang macam tu lah, gila seram weh. Lia rasa Pak Guard tu terdengar bunyi pintu kena tendang ke bunyi apa ke kan. That's why dia datang untuk check diorang. So itulah kisahnya daripada Lia. Kisah yang kedua ini daripada salah seorang subscriber Kama yang kedua
Dan kali ni subscriber ni seorang lelaki. So nama pemilik kisah ni Gary. Kisah ni berlaku masa tahun 2019. Masa tu dia Form 2 dan dia adalah bekas pelajar MRSM Kota Kinabalu, Sabah. So dulu memang semua pelajar kena tinggal dekat asrama lah. So macam biasa, diorang ni kena bangun awal setiap hari pukul 5 pagi tau. Diorang kena siap-siap sebelum rokol pukul 6 pagi. Semuanya berjalan seperti biasa sampailah waktu rokol batch dia ni sibuk cerita tentang seorang kawan dia ni yang bernama Alex. Lepas dengar cerita diorang ni, Gary terkejut lah. Sebab Gary dengar yang si Alex ni terjun dari tingkat 3. Masa tu yang menjadi saksi hanyalah Hafiz dan juga Evan. So Gary nak cerita macam mana peristiwa tersebut berlaku dari POV Hafiz. Hafiz ni jenis yang bangun awal setiap hari sebab dia tak suka berbaris kan, kena tunggu giliran mandi dalam tandas lagi apa semua. So dia memang akan bangun awal dulu daripada murid-murid yang lain. Masa tu dia bangun dalam pukul 4 pagi macam tu. Lepas dia keluar dari bilik dia angkatlah semua peralatan-peralatan mandi dia kan. Dan dia ternampak Alex tengah duduk dekat atas pemegang tangga tau. Batch diorang ni Form 2 semua duduk dekat tingkat paling atas iaitu tingkat 3. Dan pada masa yang sama Evan juga tengah ada dekat luar bilik dalam keadaan yang mamai. Hafiz kata waktu tu dia nampak sekejap je muka Alex ni macam tengah senyum tau. Terus dia jatuh, badan dia macam ke belakang macam tu sampai ke ground floor. Mata si Hafiz ni memang terbeliak sebab terkejut kan. Dia pergi check cepat-cepat keadaan si Alex tu. Waktu tu syukur sebab peristiwa ni tak meragut nyawa si Alex. Walaupun sebahagian tulang daripada badan dia patah dan dia pengsan selepas dia jatuh tu. Dia dah terhempas kat simen kot sampai ground floor pula tu. So si Hafiz ni waktu tu rasa pelik lah kan. Dia terus tanya Evan yang tengah berdiri dekat luar juga sama-sama dengan dia sebelum kejadian tu. Evan kata waktu tu dia dibangunkan, dia dikejutkan oleh Alex ni. Dia pun dalam keadaan yang macam malas mamai macam tu kan. Bila dia keluar bilik, si Alex ni dah tersandar dekat pemegang tangga tu. So Evan kata Alex ni suruh dia tolak dia dari tingkat 3. So Evan yang dalam keadaan mamai ni jenis yang tak pedulilah apa orang nak katakan. Walaupun warden yang datang marah-marah dia pun dia memang tak peduli. That's why lah Alex ni dia terus naik dan duduk dekat atas pemegang tangga tu. Dan apa yang mengejutkan, dia sempat cakap macam ni tau. Sinilah kita duduk sama-sama, jatuh sama-sama, dengan nada yang gembira. Evan ni pun balas lah dekat dia kan. Jatuhlah kau kalau kau mau jatuh. Lepas dia jatuh dari tingkat 3 tu, keesokan harinya si Alex ni terus keluar dari MRSM. Dan selepas kejadian tu memang tak ada siapa pun yang call dia, contact dia untuk tanya khabar ke. Dan actually sampai sekarang, bila Gary first time dengar cerita ni memang tak percayalah sebab Alex ni jenis yang rajin ke church. Dia orang Kristian lah, dia selalu pergi gereja lah kan. Tambahan pula waktu tu baru je start sekolah, so tak ada perasaan stres macam mengganggu mental ke apa. Kalau nak dikatakan masalah keluarga pun memang Gary rasa macam tak, sebab keluarga dia elok dan dia tertanyalah kalau dia ada ternampak sesuatu ke ataupun ada sesuatu yang tengah mengawal diri dia untuk buat macam tu kan. So peristiwa yang kedua ni pula berlaku masa 2018, time flashback balik masa dia Form 1. Dia ada seorang kawan ni nama dia Hezron. Waktu ni belum lagi rapat dengan dia, dan lepas dia mula kawan dengan Hezron ni masa Form 2, barulah dia dapat dengar kisah yang Hezron yang alami masa dia first time masuk, awal-awal masuk MRSM dulu. Waktu tu solat Isyak dan semua Muslim dikehendaki untuk pergi ke surau. So diorang yang non-Muslim termasuk Gary ni stay je lah dekat dorm, dan untuk Form 2 hanya ada belasan orang je lah yang non-Muslim. So bila semua Muslim dah keluar, jadi sunyilah dorm tu kan. Yang ada hanyalah budak-budak yang non-Muslim. Semua macam biasa, masing-masing menjalankan hal masing-masing dalam bilik. Ada yang bercerita, ada yang main game, ada yang tidur, ada yang mandi. So Hezron ni jalan-jalan nak pergi check kawan dia dari bilik ke bilik. Masa dia lalu kawasan koridor tu, dia ternampak ada satu benda hitam yang tak apa jelas lah, macam tengah merangkak daripada bilik dia ke bilik sebelah. Dia pun rasa macam pelik. Dia terus pergi check sebab takut kalau perangai orang macam ni mesti nak mencuri kan, lagi-lagi kat dorm yang tengah tak ada orang sangat. Lepas dia masuk bilik tu, dia terpijak something yang melekit, dan benda melekit tu menuju ke bawah katil.
Bila Hazran ni start nak tunduk, dia check kat bawah katil tu, pintu bilik tu ditolak macam kena hempas. Rupanya kawan dia satu lagi ni kita bagi nama Rory. Rory ni pun tanyalah kan, apa yang kau buat kat sini? Hazran cakap dia ternampak macam ada pencuri keluar daripada bilik ni sambil merangkak. Si Rory ni pun terkejut sebab sebelum ni dia nampak Hazran ni masuk bilik sebelah dan dia nampak ada something yang mengikut Hazran dari belakang dia. So Rory pun cepat-cepatlah panggil si Hazran ni. Bila dia sampai kat pintu bilik tu, pintu tu dah nak tertutup kan. So Rory ni tolaklah dengan sekuat hati dan syukur bila dia tengok tak ada apa-apa yang terjadilah dekat si Hazran ni. Selepas je peristiwa tu, Hazran tak pernah dah masuk bilik seorang diri waktu solat maghrib dengan isyak. Tambahan pula bilik Hazran ni ada sejarah sebelumnya, tapi tak tahulah apa yang terjadi sebab bilik tu sebenarnya ditutup. Tak tahu apa lama dah tertutup dan baru-baru je dibuka sebenarnya lepas batch diorang ni masuk ke dalam asrama tersebut. Cara diorang tahu adalah disebabkan semua bilik lain ada cat berwarna peach, tapi hanya bilik dia saja ada cat warna hijau yang menandakan bilik ni telah ditinggal lama dan baru dipakai semula. Wow, seramnya. So itulah kisah seramnya guys. Kawan tak pernah ada circle ataupun kawan daripada Sabah Sarawak tau. So mendengar kisah-kisah daripada subscriber kawan daripada Sabah dan Sarawak ni sangat-sangatlah entertaining, and semoga korang sentiasa dilindungi lah di luar sana. Kawan rasa itu sajalah video untuk hari ni. Thank you kepada pemilik kisah hari ni sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan kita orang semua. Semoga kita dapat sedikit sebanyak pengajaran lah daripada kisah ni. And thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.